Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Osman dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan kerja kursus tugasan 3 bagi subjek sintaksis bahasa Melayu. Pembentangan ini akan dikendalikan oleh saya sendiri, Nurul Arbiatul Syafiqah, dan saudara Muhammad Adli Haikal bin Muhammad Fauzi. Okey, baiklah, sekarang kita akan melihat proses penerbitan ayat. Penerbitan ayat didefinisikan sebagai hasil yang terlaksana dalam suatu proses gramatis. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. Rumus transformasi ini berfungsi untuk mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Proses penerbitan ayat terbahagi kepada 3. Yang pertama, proses pengguguran, kedua, proses penyusunan semula, dan yang ketiga, proses peluasan. Proses penerbitan ayat yang pertama ialah proses pengguguran. Pengguguran adalah suatu proses transformasi yang berlaku pada suatu struktur ayat. Transformasi ini mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat. Terdapat 4 jenis pengguguran utama dalam proses ini. Yang pertama, pengguguran frasa nama sebagai subjek. Yang kedua, pengguguran frasa predikat. Yang ketiga, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Dan yang terakhir, pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Proses penyusunan semula. Secara mudahnya, proses penyusunan semula ialah proses mengubah kedudukan dan struktur asal ayat kepada kedudukan dan struktur lain dalam ayat baharu. Dalam proses penyusunan semula, terjadi pertukaran, pengguguran, penggantian atau penambahan kata atau frasa tertentu. Perubahan tersebut tidak mengakibatkan berlakunya perubahan makna dalam ayat asal. Proses penyusunan semula terdiri daripada 3 jenis, iaitu yang pertama, penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, yang kedua, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan yang ketiga, penyusunan semula melalui ayat songsang. Seterusnya, kita bergerak kepada proses peluasan. Proses peluasan ialah proses meluaskan ayat dengan menambahkan unsur-unsur baharu ke dalam binaan ayat untuk menambah maklumat. Proses peluasan terjadi dalam subjek atau predikat ayat tunggal, malahan dalam ayat majmuk juga. Proses peluasan ayat tunggal akan membentuk ayat majmuk. Proses peluasan terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama, proses peluasan frasa nama sebagai subjek. Yang kedua, proses peluasan frasa predikat. Yang ketiga, proses peluasan dengan kata hubung. Dan yang keempat, proses peluasan melalui proses komplementasi. Baiklah, sekarang kita beralih kepada ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 atau lebih ayat tunggal. Percantuman ayat-ayat tunggal ini disusun mengikut cara yang tertentu sehingga terbentuknya ayat yang baru. Terdapat 3 jenis utama ayat majmuk. Yang pertama, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, dan juga ayat majmuk campuran. Dan dalam pembentangan ini, kami hanya menekankan 2 jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk yang pertama ialah ayat majmuk gabungan. Ayat ini terdiri daripada 2 ayat tunggal ataupun lebih. Ayat-ayat tunggal ini dijadikan sebagai satu ayat dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat dengan menggunakan kata hubung. Contohnya, kata hubung yang kita boleh gunakan ialah dan, atau, tetapi, sambil, lalu, lagi, serta, dan sebagainya. Contoh ayat bagi ayat majmuk gabungan.
Ainur ingin menjadi penyanyi dan penari, tetapi ibunya tidak bersetuju. Seperti yang kita dapat lihat, ayat ini dapat dibahagikan kepada 3 ayat tunggal. Yang pertama, Ainur ingin menjadi penyanyi. Yang kedua, Ainur ingin menjadi penari. Dan ayat yang ketiga pula, ibunya tidak bersetuju. Oleh itu, bagi mendapatkan satu ayat majmuk gabungan, ayat-ayat tunggal ini telah digabungkan menggunakan kata hubung. Seperti yang kita dapat lihat, ayat 1 dan ayat 2 digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, manakala ayat ketiga dicantumkan dalam ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi membawa maksud pertentangan fakta. Melalui ayat majmuk gabungan tadi, kita dapat melihat apakah perkaitannya dengan proses penerbitan ayat. Merujuk kepada ayat tersebut, berlaku 2 proses penerbitan ayat. Yang pertama, proses pengguguran, dan yang kedua, proses peluasan. Bagi proses pengguguran, berlaku pengguguran frasa nama sebagai subjek. Pengguguran ini terjadi kepada subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Dalam ayat tersebut, frasa Ainur merupakan frasa nama yang bertindak sebagai subjek. Pengulangan frasa nama ini berlaku dalam ayat tunggal yang pertama dan yang kedua. Jadi, frasa nama yang serupa boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama yang terletak di awal ayat. Proses penerbitan ayat yang kedua ialah proses peluasan, yaitu peluasan dengan kata hubung. Merujuk kepada ayat tersebut, selain kata hubung dan, ayat tersebut juga mempunyai kata hubung tetapi. Kita beralih kepada tajuk ayat majmuk campuran. Baiklah, apa itu ayat majmuk campuran? Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Dan ayat majmuk campuran juga terdiri daripada campuran ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Sebagai contoh, ayat majmuk campuran terdiri daripada gabungan ayat majmuk dengan deretan ayat majmuk pancangan. Dan ayat yang terhasil biasanya panjang. Untuk memahami dengan lebih lanjut apa itu ayat majmuk campuran, kita lihat kepada contoh yang telah diberikan. Contoh ayat. Rumah yang tersergam indah itu tidak akan dijual kerana rumah itu merupakan harta pusaka keluarga Haji Jamil. Dalam contoh ayat tersebut, kita dapat lihat terdapat 3 ayat tunggal di dalam ayat tersebut. Yang pertama, rumah itu tersergam indah. Yang kedua, rumah itu tidak akan dijual. Dan yang ketiga, rumah itu merupakan harta pusaka keluarga Haji Jamil. Apabila ayat tunggal 1 dan 2 digabungkan dengan kata relatif yang, ia akan membentuk ayat relatif. Dan ayat relatif ini digabungkan dengan ayat tunggal yang ketiga dengan kata hubung kerana untuk membentuk ayat majmuk campuran. Di sini kita dapat lihat perkaitan antara ayat majmuk campuran dengan proses penerbitan ayat. Di dalam contoh di atas, terdapat beberapa proses penerbitan ayat yang telah diaplikasikan untuk membentuk ayat majmuk campuran tersebut. Yang pertama, proses peluasan. Proses peluasan yang terlibat iaitu proses peluasan frasa nama sebagai subjek. Frasa nama sebagai subjek dalam ayat di atas ialah rumah itu. Untuk menggabungkan kedua-dua ayat tunggal yang mempunyai subjek yang sama, kata relatif yang boleh digunakan. Dan yang kedua, proses peluasan yang terlibat iaitu proses peluasan dengan kata hubung. Untuk menghubungkan ayat relatif yang telah terbina daripada ayat tunggal 1 dan 2, kata hubung kerana digunakan untuk menggabungkan ayat relatif dengan ayat tunggal ketiga untuk membentuk ayat majmuk campuran yang lengkap. Melalui perbincangan yang telah dilakukan sebentar tadi, kami dapat menyimpulkan beberapa
perbezaan dan persamaan antara ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran. Perbezaan dari segi konsep dia iaitu ayat majmuk gabungan terdiri daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal, manakala ayat majmuk campuran adalah campuran lebih daripada satu jenis ayat, iaitu ayat tunggal campur ayat majmuk gabungan campur ayat majmuk pancangan. Seterusnya, ayat majmuk gabungan lebih tertumpu kepada proses pengguguran, manakala ayat majmuk campuran tertumpu kepada proses perluasan. Bagi persamaan kedua-dua ayat tersebut, iaitu kedua-dua jenis ayat majmuk dicantumkan dengan menggunakan kata hubung. Kesimpulannya, pengguna bahasa Melayu perlu menguasai binaan ayat majmuk yang baku dan bermutu kerana kita sering menggunakan ayat majmuk bukan sahaja dalam pertuturan, bahkan digunakan dalam genre penulisan seperti skrip, ucapan, laporan dan wacana penulisan rasmi yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, pembentangan kami berakhir di sini. Itu sahaja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berguna untuk kita di masa akan datang. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.